Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat bertemu dalam kuliah akidah kita, kuliah kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang mana kita sambung pada perbahasan masih lagi dalam bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab kelebihan Tauhid dan dosa yang dapat menggugurkan ataupun apa yang dapat menggugurkan dosa-dosa disebabkan oleh Tauhid, ataupun apa yang menunjukkan kelebihan Tauhid yang dapat menggugurkan dosa-dosa. Baik, yang mana masih lagi dalam hadis ataupun dalil yang kedua, ataupun dalil hadis, iaitulah hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allah ala ma kana min al amal. Baik. Jadi kita sama pada halaman 91 dalam buku terjemahan kita, dalam kitab asal 74. Kalau siapa yang guna kitab asal ataupun kitab dalam bahasa Arab. Baik, jadi kita sambung pada kenyataan sabda Nabi SAW, wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Apa maksud ruh darinya? Maksudnya, kata Syekh, Isa menjadi jasad yang diciptakan dengan kalimat Allah, lalu ruh ditiupkan ke dalamnya, yang mana ruh tersebut berasal dari Allah. Maksudnya, Isa adalah salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang disandarkan kepadanya untuk memuliakannya. Wa Isa alaihi salam laisa ruhan, dan Isa alaihi salam bukanlah ruh. Maknanya kemakhlukan ataupun entiti Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah ruh semata-mata. Katakan sini, tetapi bal jasadu dzu ruhin, bahkan jasad yang ada rohnya. Nabi Isa alaihi salam jasad dan roh. Maknanya Nabi Isa ini berjasad dan beruh, ada roh. Kan? Bukan roh saja, bukan roh sahaja tanpa jasad, tetapi roh dan jasad. Itu maksudnya. Apa dalilnya? Saya bawakan dalil dalam surah Al-Maidah ayat 75. Qala Allah Ta'ala, mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Al-Masih, putra Maryam, hanyalah seorang rasul. Tidaklah Al-Masih itu, yang Al-Masih ibn Maryam, putra Maryam itu, melainkan seorang rasul. Hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang mana sebelumnya itu telah berlalu beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang benar, seorang yang beriman, seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Siddiqatun kana ya'kulani ta'am, keduanya, yakni kedua-duanya, Isa dan ibunya itu, memakan makanan. Kana ya'kulani ta'am.
Mana dalil kat situ yang menunjukkan Nabi Isa ni roh dan jasad? Tak ada pun sebut. Istimbat. Jadi mafhum, ataupun kita kata istimbat dengan melihat pada apa yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitulah apa? Yang pertama, pada apa? Pada perkataan apa dalalah ataupun petunjuk, kita katakan menunjukkan dalam ayat ini Isa alaihi salam itu, Isa ibnu Maryam itu ialah roh dan jasad. Apa? Kalau orang tanya kita kan, macam mana kamu istimbat, macam mana kamu faham ayat ni? Tak ada sebut pun Isa itu roh dan jasad. Jadi macam mana kamu boleh faham macam tu? Maka jawablah, kita katakan kalau kita tengok Syekh sebut sini, fa bin nafkhi sara jasadan wa bir ruhi sara jasadan wa ruha. Dengan ditiupnya roh, Isa menjadi jasad, dan dengan roh, Isa menjadi jasad dan roh. Baik, kat situ kita tak nampak. Tapi kita tengok pada ayat tu. Tengok pada ayat Al-Ma'idah ayat 75 tu. Baik, dalalah, petunjuk. Petunjuk yang ada dalam ayat ini menunjukkan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam itu ialah roh dan jasad. Ada pada beberapa lafaz ataupun ada pada beberapa tempat dalam ayat ni. Yang pertama, Allah Ta'ala kata Mal Masih ibnu Maryam. Yang pertama, Allah nisbahkan Al-Masih ibnu Maryam, anak kepada Maryam. Al-bunuwah ataupun kita kata al-bunuwah taqtadil jasad war ruh. Keanakan, kita kata seorang anak yang keluar daripada perut ibunya mestilah keluar sekali jasad dengan roh, betul tak? Ke keluar roh saja? Jasad dan roh. Adakah orang mengandung 9 bulan beranak keluar roh je? Tak ada. Roh dan jasad. Maknanya kalau tak keluar jasad, kalau keluar jasad tanpa roh, maknanya matilah. Betul tak? Maknanya baby yang keluar tu tanpa nyawa, tanpa bernafas, tak bernafas, matilah maknanya. Tak hidup. Tetapi seorang anak itu, bayi itu keluar daripada perut ibunya, mestilah keluar jasad dengan roh. Maknanya jasad dengan roh ni maknanya mesti keluar, ada jasad dan hidup. Kan? Hidup. Baik. Jadi itu yang pertama. Allah nak kata Mal Masih ibnu Maryam. So bulatkan ataupun gariskan dekat Ibnul Maryam tu. Ibnu Maryam. Al-Masih ibnu Maryam, anak. Kan? Illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian yang kedua pada perkataan illa rasulun. Tidaklah Isa putra Maryam, Al-Masih putra Maryam itu, melainkan dia rasul. Jadi Rasul yakni seorang lelaki yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah. Membawa risalah Allah, membawa agama Allah. Baik. Rasul, bila kita sebut rasul, seorang rasul, dia mesti seorang lelaki. Dia mesti seorang manusia. Dia mesti seorang lelaki dalam konteks ayat ni. Jadi adakah rasul itu hanya roh tanpa jasad? Ataupun kedua-duanya? Jawapannya, kedua-duanya. Jasad dan roh. Itu yang kedua. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Yang ketiga pada wa ummuhu siddiqah, dan ibunya. Maknanya tadi anak, tadi bunuwah, yang ini menunjukkan Isa ibnu Maryam itu dilahirkan. Dilahirkan. Jadi bila dilahirkan, dia bukan Tuhan. Sebab kalau Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yulad maknanya dia anak. Kan? Jadi dia bukan Tuhan. Yang itu yang pertama. Yang kedua tadi rasul, dia rasul, maknanya rasul mesti diutuskan, rasul itu mestilah seorang manusia yang berjasad dan ada roh, hidup. Wa ummuhu siddiqah, yani qad khalat min qablihi rusul, maknanya rasul itu dia sama macam rasul-rasul sebelumnya.
So maknanya macam rasul-rasul sebelumnya, Nabi Isa alaihi salam ni sama macam Nabi sebelumnya, Nabi Musa, sama macam Nabi Adam, sama macam Nabi Nuh alaihi salam, sama macam rasul-rasul yang diutuskan. Jadi semua rasul-rasul yang diutuskan, tidak ada seorang pun rasul yang Allah Ta'ala utuskan melainkan dia seorang manusia yang berjasad dan berroh. Berjasad dan ada roh. Itu cara kita nak faham. Wa ummuhu siddiqah, maknanya kita kata keibuan. Maknanya ibunya, dia ada ibu. Maknanya dia anak yang diperanakkan, yang dilahirkan daripada rahim seorang ibu, iaitu Maryam, yang Allah Ta'ala sifatkan ummuhu siddiqah. Jadi jelas, maknanya sudah tentulah ibunya itu tak mengandungkan roh sahaja, mestilah mengandungkan roh dan jasad, jasad dan roh. Kana ya'kulani ta'am. Yang terakhir Allah Ta'ala tutup dengan ayat ataupun dengan lafaz kana ya'kulani ta'am. Kedua-duanya, Isa dan ibunya Maryam, kedua-duanya makan makanan. Kana ya'kulani ta'am. Satu perkara yang kita katakan yang makan makanan ni, dia mestilah apa? Berjasad. Sebab kalau tak berjasad, macam mana nak masuk makanan? Macam mana nak masuk makan kalau dia hanya roh sahaja? Maknanya Allah Ta'ala khitabkan dengan kita dengan perkara yang kita boleh, akal kita mampu capai. So, maknanya sebab itulah ayat ini menjelaskan tentang pertama, basyariyatu Isa, kemanusiaan Isa ibnu Maryam, dan ibunya Maryam, ummuhu siddiqah, dan juga mengisbatkan bahawasanya Isa itu bukan roh sahaja, tetapi roh dan jasad. Baik. Jadi kalau kata roh sahaja tu jadi masalah orang Kristian lah. Akhir sekali dia orang buat makan roti, dia orang kata roti tu apa? Jasad Isa. Kan? Roti tu. Kemudian wine ataupun arak yang dia orang minum, wine, apa dia? Dia orang kata darah Isa. Sebab iktikad dia orang, Isa itu roh sahaja. Dan roh yang berpindah. Dipanggil apa? Roh yang dipanggil inkarnasi. Incarnation. Maknanya roh yang berpindah randah. Sebab itu datang berpindah ke kepada Hawariyun. Mereka selalu sebutkan dalam kitab-kitab mereka, roh Tuhan bersama kami. Roh Isa, maknanya roh itu sentiasa berpindah randah, ataupun kita kata tidak memiliki jasad yang tetap. Sedangkan kita orang Islam, kita mengisbatkan Nabi Isa alaihi salam itu roh dan jasad, bukan roh sahaja, dan bukan jasad sahaja. Baik. Jadi kata Syekh di sini, dengan ditiupnya roh Isa menjadi jasad, dan dengan roh Isa menjadi jasad dan roh. Maknanya roh di situ adalah merujuk kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sabda Nabi SAW, minhu wa ruhun minhu, maknanya dan roh darinya. Minhu tu darinya. Hadhihi hiya allati dhalla biha an-nasara fadhannu annahu juz'un min Allah fadhallu wa adallu katsira. Inilah yang menyebabkan kaum Nasrani tersesat sehingga mereka menyangka Isa itu bahagian daripada Allah, juzuk daripada Allah. Maka mereka sesat dan menyesatkan banyak orang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin tu Nasrani. Ditafsirkan oleh Nabi kita SAW. Jadi sebab itu mereka sesat. Mereka faham, antaranya kesesatan mereka faham Isa itu sebahagian daripada Tuhan, juzuk daripada Allah, bahagian daripada Tuhan. Sebab dia faham min kat situ bahagian. Dia kata bahagian daripada Tuhan lah. Walakinnana naqul, akan tetapi kita mengatakan, orang Islam kata, innallaha qad a'ma basairakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membutakan mata hati mereka, mata hati kalian. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Akan tetapi
Kita kata yang apa? Yang membutakan mata hati, yang apa yang kita kata apa? Yang buta itu bukanlah buta pada penglihatan mata, tetapi yang buta adalah buta mata hati yang ada di dalam dada. Baik. فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام وهذا شيء معروف ومن المعلوم أيضا أن اليهود يقولون إنهم صلبوه وهل يمكن لمن كان جزءا من الرب أن ينفصل عن الرب ويأكل ويشرب ويدعى أنه قتل وصلبا. Dan sudah diketahui, kita ketahui semuanya, ma'ruf, Nabi Isa alaihi salam makan makanan. Ini diisbatkan dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab mereka. Dalam New Testament, dalam Injil mereka punya banyak nas ataupun teks nusus yang mengisbatkan akan Nabi Isa itu makan dan minum. Kan? Kita nak senaraikan ada banyak sangat. Dan Al-Quran pun sebut antaranya ayat ni. Baik. Juga seperti yang telah diketahui bahawa Yahudi mendakwa telah menyalibnya. Yahudi pula, kita dah bincang sebelum ni, mereka dakwa mereka telah mensalib, membunuh dan menyalib Nabi Isa AS. Jadi mungkinkah seseorang yang menjadi bahagian daripada Allah itu terpisah daripada Allah? Boleh tak? So, satu bahagian daripada Allah tu terpisah daripada Allah, makan dan minum, lalu didakwa, dibunuh dan disalib. Jadi tak masuk akal lah. Kan? Tak masuk akal. Kita kata, macam mana kamu mendakwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu tidak makan dan tidak minum, tetapi bahagian daripada Tuhan, yakni juzuk daripada zat Tuhan itu makan dan minum, kemudian dibunuh pula dan disalib. Wa ala hadha takunu min lil ibtida' wa laysa lit tab'id. Dan dengan demikian lafaz min bermakna ibtida' atau permulaan, yakni kita katakan berasal daripada Allah. Min kat situ ibtida'. Wa laysa lit tab'id, bukan bermakna tab'id. Tab'id maknanya ba'dha yub'idu tab'idha. Tab'id maknanya bahagian, bukan bahagian daripada, bukan min tab'id. Min kat situ maknanya min lil ibtida', lil ibtida'il ghayah. Bukan tab'id, bukan bahagian. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. Dalam surah Al-Jathiyah ayat 13. Jadi Allah Ta'ala kata, dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kalian semuanya sebagai rahmat darinya. Rahmat darinya. Kan? فلا يمكن أن نقول إن الشمس والقمر والأنهار جزء من الله وهذا لم يقل به أحد. Maknanya dalam ayat dalam surah Al-Jathiyah ayat 13 tu Allah kata apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya Allah Ta'ala sediakan, Allah tundukkan, yakni Allah uruskan dan Allah pemudahkan untuk kita semua hamba-hambanya sebagai minhu, daripadanya. Minhu tu daripadanya, kan? Sebagai rahmat daripadanya. Jadi tidak mungkin kita katakan matahari, bulan, sungai, bukit adalah bahagian daripada Allah. Kalau kita faham min tu li tab'id maknanya membawa maksud, takkanlah kita nak kata matahari itu bahagian daripada Allah, pecahan daripada Allah. Tak mungkin. Tidak seorang pun mengatakan seperti itu. Dengan demikian, sabda baginda SAW, minhu maksudnya roh yang berasal dari Allah Azza wa Jalla, yang ini dicipta, bukannya bahagian dari Allah seperti yang dikira kaum Nasrani, seperti yang disangka kaum Nasrani. Perlu diketahui apa yang disandarkan kepada Allah terbahagi menjadi tiga macam, tiga perkara atau tiga bahagian. Wa'lam annama adafahu Allah ila nafsihi yanqasimu ila thalathati aqsam. Jadi kita nak faham, sebab itu kita kata mansyak kesesatan, punca kesesatan adalah apabila mentafsirkan kalam Tuhan, mentafsirkan kalam Allah dengan tafsiran yang tidak dikehendaki oleh Allah. Antara tafsiran yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah
tafsiran yang keluar daripada bahasa yang Allah Ta'ala gunakan. Contoh macam kita sekarang ni, Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita faham min tu adalah min li tab'id, maknanya boleh jadi sesat. Betul tak? Min tu kalau kita salah faham, salah tafsir, sesat tu. Bahaya tak? Bahaya sangat. Padahal min ni kan, minhu. Salah faham, maka akan bukan kata sesat sikit, kafir tu. Sebab kata Allah ada bahagian yang terpisah daripada zat Allah. Kan? Kata langit dan bumi semua ni adalah bahagian daripada Allah, ataupun Isa itu adalah bahagian daripada Allah. Maknanya juz'un minhu, bahagian daripada Allah, itu tak betul. Baik. Pertama, yang disandarkan kepada Allah ni terbahagi kepada tiga macam, tiga jenis. Pertama, benda yang berdiri sendiri. Al-ainu qa'imatun binafsiha. Benda yang berdiri sendiri. Ketika benda ini disandarkan kepada Allah, maka termasuk dalam pengertian menyandarkan makhluk kepada Khaliq. Maknanya, wa idhafatuha ilaihi min babi idhafatil makhluqi ila khaliqihi. Sandaran ini terkadang berlaku untuk makhluk secara umum. Contohnya disebutkan dalam firman Allah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dhamir tu kembali kepada Allah. Maknanya jenis yang pertama ni maknanya idhafatul makhluq li khaliqihi. Sandaran makhluk kepada penciptanya. Langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya itu, daripadanya, maknanya dicipta daripada Allah. Dicipta daripada ciptaan Allah. Ciptaan daripada ciptaan Allah. Yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan darinya. Dan firman-Nya, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku luas. Ardi, ya Allah nisbahkan bumiku. Maknanya apa? Maknanya bumi yang aku cipta. Kan? Dan kadang-kadang menunjukkan keistimewaan sesuatu kerana kemuliaan yang dimiliki. Contohnya firman Allah Taala, tahhira baitiya lit-taifin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini laka Rabbana waj'alna muslimain wa arina manasikana wa tub alaina innaka at-tawwab. Doa yang dalam surah Al-Baqarah ayat 125 ni, an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Bersihkanlah, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf. An tahhira baitiya lit-taifina, yang ni maknanya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail supaya mensucikan, membersihkan rumahku. Rumahku maknanya rumah Allah. Allah sandarkan rumah itu kepada dirinya, menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan rumah itu, yakni Baitullah. Dan firman-Nya, naqatallahi wa suqyaha. Dan biarkanlah unta betina Allah ini dengan minumannya. Naqatallah maknanya unta betina yang Allah Ta'ala cipta, yang Allah Ta'ala berikan sebagai mukjizat kepada Nabi Saleh alaihissalam untuk menegakkan hujah ke atas kaumnya, kaum Samud. Baik, jenis yang pertama ni adalah makhluk, jenis makhluk. Dia kata sini, saya kata wa hadzal qismu makhluqun. So ini banyak dalam Quran kan? Sangat banyak dalam Quran. Itu contoh-contohnya saya bagikan. Yang kedua, al-thani, sesuatu yang disandarkan kepada zat makhluk yang ada di dalam dirinya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ruhum minhu, ruh darinya. Penyandaran roh kepada Allah ini termasuk dalam pengertian penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk memuliakan makhluk tersebut. Sebab roh tersebut adalah salah satu di antara roh-roh ciptaan Allah. Bukan bahagian dari Allah, kerana roh tersebut bersemayam di dalam diri Isa, sedangkan Isa adalah wujud yang terpisah dari Allah. Jenis ini juga jenis makhluk. Yang kedua ni, an yakuna syai'an mudafan ila aini makhluqatihi atau makhluqatin yaqumu biha. Maknanya ain maknanya sesuatu perkara yang disandarkan kepada ain makhluk tersebut. Contohnya roh. Roh itu disandarkan kepada makhluk tu.
Maknanya dia adalah apa? Bahagian daripada Tuhan ke atau bahagian daripada makhluk? Bahagian daripada Tuhan, makhluk yang dicipta oleh Allah. Contohnya macam ayat dalam surah An-Nisa ayat 171 tu. Wa ruhum minhu. Fa idafatu hadhihi ruh ila Allah min babi idafatil makhluq ila khaliqihi tashrifan. Di sandaran roh ini kepada Allah termasuk dalam bab penyandaran makhluk kepada penciptanya sebagai bentuk pemuliaan. Fahiya ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah. Maknanya Nabi Isa alaihi salam itu roh daripada roh-roh yang telah Allah ciptakan. Maknanya bahagian antara bahagian Nabi Isa alaihi salam itu jasad dan roh. Dan roh itu termasuk dalam bahagian jasadnya. Dan roh dan jasad itu adalah ciptaan Allah dan diketengahkan roh sahaja, disebutkan roh sahaja sebagai satu bentuk pemuliaan. Ya Allah Ta'ala nak tetapkan kemuliaan Nabi Isa alaihi salam dengan cara tersebut. Walaysat juz'an aw ruhan min Allah. Bukan bahagian atau roh daripada Allah maksud dengan bahagian tadi. Macam golongan falasifah Neoplatonism faham. Yang faham maksudnya dengan teori emanasi, teori fight yang menyamakan Allah dengan cahaya yang bermaksud limpahan. Maknanya mereka samakan zat Tuhan ni macam limpahan cahaya lampu. Maknanya makhluk lah. Maksudnya point dia sebab ni, sebab puncanya mereka golongan falasifah ini menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan Allah tu dengan roh. Mereka samakan Allah itu dengan limpahan cahaya yang nampak, yang mereka nampak. So puncanya kerana mereka tashbih. Mereka menyamakan Allah dengan makhluk dulu. Jadi masalah. Jadi sama juga orang Nasrani, mereka samakan Allah dengan makhluk, kemudian mereka tak faham. Mereka sesat sebab mereka ingat roh daripada Tuhan tu maknanya bahagian daripada Tuhan. Bahagian daripada zat Tuhan. Idh anna hadhihi ruh halat fi Isa alaihi salam. Kerana roh ini telah telah bersemayam di dalam diri Isa. Maknanya telah meresap ke dalam jasad Isa. Telah masuk ke dalam jasad Nabi Isa alaihi salam. Wa huwa 'ainun munfasilatun 'anillah. Sedangkan Isa itu adalah wujud yang terpisah dari Allah. Maknanya Isa itu bukan bahagian daripada Allah, tapi wujud yang terpisah daripada Allah. Wa hadzal qismu makhluq aidan. Dan bahagian ini, jenis ini juga adalah jenis makhluk. So maknanya di sini, sebab itu kenapa penting kita kena faham kenapa ulama salaf dulu mereka sangat-sangat menekankan isu berkenaan dengan mengisbatkan sifat-sifat Allah, dan antaranya lagi adalah menetapkan had antara Allah dengan makhluk. Yang ni yang tak difahami oleh ahlul kalam dan tak difahami oleh orang-orang yang datang kemudian, mutaakhirin yang kemudian yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Dia orang tak faham. Kenapa ulama salaf sebut Allah ada had? Apa maksud had? Batasan yang memisahkan dia dengan makhluk. So kita kena tahu. Kalau tak, jadi macam orang Nasrani sebab tak tahu batas. Tak tahu batas antara Tuhan dengan makhluk. Apa batasan dia? Apa yang memisahkan antara Tuhan dengan makhluk? Kalau kita tanya orang ahlul kalam hari ni, dia sendiri tak boleh nak bataskan. Yang dia datang, dia bawa Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak di kanan, tidak di tepi, tidak, ma'dum. Tidak wujud akhir sekali. Tak isbat sifat. Tetapi ulama salaf, mereka istimbat daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka faham daripada ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Antaranya Allah Ta'ala sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Dan arash itu makhluk. Dan arash itu adalah makhluk yang paling agung, yang paling besar. Dan arash itu adalah bumbung bagi syurga. Bumbung bagi syurga. Maknanya di bawah arash itu adanya makhluk Allah, iaitulah jannah, syurga.
Dan di bawah aras lagi, kalau kita buka dalam hadis-hadis Nabi SAW dalam Sunan Abi Daud, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Al-Bukhari dan banyak kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah musnadah yang sampai kepada Nabi SAW. Aras itu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dalam surah Hud ayat 7. Aras itu di atas air, di atas lautan raya. Dan aras itu, kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau membawakan riwayat daripada tabi'in dalam kitabnya Kitabul Arsh. Aras ini teritorinya sangat luas. Dikatakan dalam sebahagian riwayat daripada tabi'in 500,000 jarak perjalanan. 500,000 tahun jarak perjalanan. Allah Ta'ala saja yang tahu jarak dia. Keluasan teritori aras sahaja. Aras makhluk dia. Imam Az-Zahabi rahimahullah bawakan riwayat daripada tabi'in dalam Kitabul Arsh. Arsh itu dibuat daripada yaqutatu hamra, daripada batu delima. Allah Ta'ala saja yang mengetahui hakikatnya. Yaqutatu hamra. Kemudian dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa taral malaikata hafina min haulil arsh. Kamu melihat di sekeliling arasy itu adanya malaikat-malaikat hafina min haulil arsh, yang mengelilingi arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Dan arasy di atas langit yang ketujuh. Di atas air, di atas lautan raya. Tak ada siapa boleh bayangkan. Tetapi beriman dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan dan Nabi SAW sampaikan. Dan sebab itulah Imam Abu Sa'id, Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala menetapkan dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, dengan kitabnya Naqdu Uthman bin Sa'id ala Bishri Al-Marisi Al-Anid. Yang ini bantahan kepada Bishr Al-Marisi, pemuka dan tokoh rujukan ataupun bagi kelompok Jahmiyah. Beliau menetapkan kewujudan arasy dulu. Sebab tu ulama salaf mereka bahaskan tentang arasy dulu. Sebab apa penting? Imam Ibn Abi Shaybah, ulama-ulama salaf mereka karang kitab arasy. Imam Az-Zahabi karang kitab arasy. Sebab apa? Untuk isbatkan kewujudan arasy dulu. Sebab ada di kalangan falasifah, ada di kalangan ahlul bidah, termasuk Jahmiyah, mereka menafikan arasy. Mereka mentakwil arasy. Mereka kata arasy tu makhluk. Arasy tu ada yang kata, mereka yang menyatakan arasy itu adalah apa? Disebut sebagai falak yang ke-8. Mereka takwil. Padahal Nabi SAW sebut arasy ni makhluk Allah. Makhluk yang kita kata berjasad. Mujassadah. Berjasad. Dan ada qawaim, ada tiang. Sebab itu ulama-ulama salaf mereka isbatkan kewujudan arasy. Mereka cerita riwayat tentang arasy, keagungan arasy. Imam Ibn Abi Shaybah ada Kitabul Arsh. Imam Az-Zahabi rahimahullah ada Kitabul Arsh. Kemudian Imam dalam kitab sahib Kitabul Azamah membahaskan tentang keagungan arasy. Al-Quran cerita tentang arasy dalam banyak ayat. Buka tafsir salaf, macam mana mereka faham tentang arasy. Dan mereka mengisbatkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut yang ada kaitan dengan makhluknya yang agung arasy. Dalam doa kita, doa kita ziarah orang sakit, kita sebut apa? As'alullah al-azim wa rabbal arshil azim. Kita bertawassul dengan menyebut nama Allah. Kita sandarkan Allah Tuhan bagi arasy yang agung. Apa maksud dia? Tak ada maksud. Adakah tak ada maksud? Tak ada makna ke? Arasy makhluk saja. Kita jangan tanya.
Itu tafwid, tajhil. Puak-puak tafwid ni akhir sekali semua tak ada makna. Jangan tanya. Semua tak ada makna. Arash makhluk saja. Kalau kamu sembang panjang-panjang bab arash ni, mujassimah, musyabbihah, dia tuduh kita. Sebab itulah kita kena faham apa yang membataskan antara Allah dengan makhluk. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, antaranya apa yang makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah, antaranya arash. Antaranya arash. Dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arash. Sebab itu sabit daripada riwayat daripada ulama salaf, antara makhluk Allah yang ketika seluruh dunia kiamat, seluruh alam ini kiamat, musnah, antara makhluk yang ada atau kekal, yang Allah Ta'ala kekalkan. Wa nufikha fis sur, fasa'iqa man fis samawati wal ardi, illa man syaa Allah, illa man syaa Allah. Ketika ditiupkan sangkakala, maka akan musnahlah seluruh apa yang ada di langit dan bumi, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk ketika itu kekal. Antaranya ditafsirkan oleh ulama salaf, arash. Arash. Illa man syaa Allah. Yang dikehendaki oleh Allah. Ketika malaikat semua lari, ketika langit terbelah, idza as-samaa'u syaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat, ketika langit pecah, malaikat semua lari ketika hari kemurkaan. Ulama bahaskan tentang keagungan arash, kerana disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan ulama faham had, ada batas. Maknanya batas antara Allah dengan makhluk. Antaranya Allah dan arash. Ada batas, ada batas. Cuma itu kita kata ada furu' akidah. Furu' akidah, perbahasan tentang furu' akidah, ulama bahaskan pula dengan lebih terperinci. Itu jadi perbahasan dia lain lah, kita tak bincang kat sini. Allah bersentuh dengan arash atau tak? Itu perbahasan furu' akidah. Ulama ahli sunnati wal jamaah bahaskan. Ada dua pendapat. Ini kalau dengar kat puak-puak ni habis. Dia kata habis. Kan? Menjisimkan Allah, menjasadkan Allah, habis. Sebab itu mereka tak mampu faham, mereka tak mampu dengar ayat-ayat sifat. Kalau boleh mereka nak tutup telinga. Tak mau. Ayat-ayat sifat ni sebenarnya adalah imtihan, ujian. Ujian Allah kepada hamba-hambanya. Macam mana kita baca ayat tentang kisah Nabi-Nabi, baca ayat tentang kisah umat-umat terdahulu, tetapi tiba-tiba sifat Allah kita tak mampu faham, ataupun tak ada penjelasan. Kena cari, kena jadi teka-teki, kena cari macam puzzle, kena berteka-teki. Mustahil. Sebab itu kita katakan had lagi. Contoh, Nabi SAW hadkan antara Tuhan dengan makhluk. Antaranya Nabi SAW kata, wa hijabuhun nur. Hijabnya cahaya. Maknanya hijab yang memisahkan antara Allah dengan makhluk. Kalau disingkap, dibuka hijab itu, maka akan musnahlah makhluknya sejauh mata memandang. Itu maksud had tu. Batasan antara Tuhan dengan makhluk. Dan menunjukkan Tuhan itu tidak masuk dalam makhluk. Tuhan itu terpisah dengan makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Ar-Raddu ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah menjelaskan antara dalil yang menunjukkan terpisahnya Tuhan dengan makhluk adalah firman Allah Ta'ala, ala lahul khalqu wal amru. Bahawasanya bagi Allah itu al-khalqu wal amru. Makhluk yang diciptanya, wal amru perintahnya. Perintahnya termasuklah kalamnya. So Imam Ahmad isbatkan beza antara al-khalq wal amr. Al-Quran, al-amr. Al-Quran adalah perintah Allah. Al-Quran adalah
dalamnya terkandung perintah Allah, dalamnya terkandung larangan Allah. Dia adalah kata-kata Allah, dia adalah sifat Allah. Jadi dia beza dengan makhluk. Sebab Allah bezakan sendiri, lahul khalqu wal amru, ala lahul khalqu wal amru. Maknanya Allah Ta'ala tak kata sama. Ada pisah, terpisah. Sama juga Imam Abu Sa'id, Uthman ibn Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah dan juga dalam naqdnya ala Bishr bin Marisi, disebut had Allah dengan makhluk ni antaranya aras. Yang memisahkan antara Allah dengan makhluk, aras. Imam Ad-Darimi ni, ni satu lagi orang-orang yang mengaji, orang yang mengaji fiqh mazhab ni, mazhab Syafi'i ni, kadang-kadang nampak jahilnya. Mereka terlalu mengagungkan ulama-ulama mutaakhirin dalam mazhab. Mutaakhirin mazhab Syafi'i, tapi mereka lupa Imam Ad-Darimi ni antara ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan dalam tabaqat yang terawal. Kerana Imam Ad-Darimi adalah murid kepada Imam Al-Buwaiti. Al-Buwaiti adalah murid kanan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia pun tak kenal. Dia pun ingat kita sebut Ad-Darimi. Ad-Darimi mana ni? Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi fiqhnya adalah fiqh Syafi'i, fiqh Al-Buwaiti. Maknanya dia anak murid kepada murid Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ad-Darimi juga anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad adalah murid kepada Imam Asy-Syafi'i juga. Sahabat kepada Imam Asy-Syafi'i. So berkait. Sebab ada baru-baru ni ada orang geng-geng mazhab ni, dia jahil. Dia kata, dia tuduh Darimi ni, dia kata tak kenal Darimi. Padahal Imam As-Subki pun sebut dalam tabaqatnya tentang Darimi. Dia pun hanya kenal hak mutaakhirin je. Lepas tu, bila dengar kitab mutaakhirin tu dah rasa macam hebat dah. Kan? Dia pun lupa ada ulama-ulama yang terawal dalam mazhab Syafi'i ni, semuanya salafi. Kalau yang ulama mutaakhirin ni, kalau betul dia mungkin alim dalam fiqh, tapi akidah dia mungkin Bismillah. kuburi ke atau sebagian, macam mana kita nak ambil ilmu satu dan macam mana kita nak perkenalkan pada orang awam ambil kalam dia. Tidakkah lebih selamat kalau kita ambil ulama mazhab Syafi'i yang lebih selamat akidah dan manhaj? Sahih. Ana teringat apa yang Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah sebutkan dalam salah satu kitabnya tentang beliau senaraikan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang kita katakan yang diambil faedah daripada mereka. Jadi beliau senaraikan antaranya imam-imam yang awal, kemudian dalam tabaqat yang kedua ashab Imam Syafi'i yang ma'ruf. Kemudian beliau senaraikan juga ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terpengaruh ataupun terkesan dengan ilmu kalam, dengan adil, dengan insaf. Seperti Al-Imam Al-Ghazali, Al-Juwaini, Al-Imam Al-Haramain, kemudian yang seangkatan dengannya. An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hafiz Ibn Hajar, beliau senaraikan. Tapi beliau berhenti dekat Al-Hafiz Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan Ibn Hajar Al-Haythami. Maknanya seakan-akan apa yang anda boleh faham lah, maknanya seakan-akan beliau sengaja tak sebut yang kemudian lagi, yang lebih pada fiqh itu, supaya untuk mengelakkan daripada terkena syubhat-syubhat. Itu yang anda nampak lah, zahir pada kenyataan Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah taala. Bukan tak boleh ambil faedah daripada ulama-ulama yang mungkin ada dapat dia yang mukhalafah dengan akidah, tapi masalahnya orang awam tak tahu. Geng-geng yang gunakan mazhab ni untuk menyebarkan bid'ah, dia pun jahat. Dia pun letakkan nama-nama yang kemudian ni mereka angkat mereka ni seakan-akan selevel dengan ulama-ulama yang mutaqaddimin yang terawal. Itu cara mereka. Tadlis. Sebab tu last kali mereka akan, kamu siapa? Kamu nak kritik ni imam, mujtahid, sekian. Orang awam tak tahu. Orang awam tarikh wafat ulama yang disebut tu pun tak berapa clear, tak jelas. Tak tahu mana mai dulu, Ad-Darimi ke, mana datang dulu. Tak kenal. Sebab itu benda ni bukan baru sebenarnya, dah lama mereka buat macam tu. Kemudian bila ada isu-isu yang mukhalafah dalam akidah,
maka mereka senyapkan. Senyap tu memang jadi jahat lah. Mereka sengaja senyapkan dan tak beri tanbih. Ini tak amanah lah. Dalam perkara-perkara yang berkait dengan bid'ah, perkara-perkara yang berkait dengan sampai tahap perkara-perkara yang mukhalafah akidah yang jelas berbahaya. Isu berkenaan dengan tabarruk, tabarruk bid'i, mengambil keberkatan dengan kubur. Tawassul yang bid'i. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala sebut dalam Majmu'ul Fatawa kenaan dengan realiti yang kita perlu terima hakikatnya. Memang mutaakhirin di kalangan ulama' mutaakhirin ini memang takkan terlepas daripada terpalit dengan bid'ah ataupun dengan perkara-perkara yang sampai tahap syirik dan sebagainya. Maknanya kita kena celik sejarah juga. Sejarah tu maknanya sebab apa? Sebab geng-geng yang bawa mazhab ni kadang-kadang depa datangkan kepada masyarakat tu macam seakan-akan tak ada, seakan-akan ulama tu semuanya hidup di zaman salafus salih. Itu waham. Padahal zaman ulama yang disebut nama ulama tu sendiri ada hidup dalam keadaan taksub mazhab, maknanya masyarakat yang ada dalam kita kata dalam period yang dia hidup itu bid'ah taksub mazhab tu sudah bermaharajalela. Bid'ah taksub mazhab ni mula pada permulaan kurun yang kelima Hijrah. Start taksub mazhab ni. Dan kita kena tahu juga ada banyak faktor yang menyebabkan golongan mutaakhirin ini mereka tak sedar mereka dah terjebak dalam perkara bid'ah ataupun dalam perkara-perkara mukhalafah dalam akidah, antaranya kerana taklid buta. Dan sebab itu Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, Barjas ke Barjis? Dalam kitab beliau Usulud Da'wati Salafiyah kalau tak salah. Jadi beliau sebutkan tentang nasihat para masyayikh Ahli Sunnati wal Jamaah, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'idi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin dan ramai lagi. Semua samalah, kita sedia maklum. Maksud antara nasihat mereka adalah belajarlah mazhab dan disertai dengan dalil. Maknanya mesti kena didik masyarakat mazhab. Jangan belajar mazhab tu semata-mata kamu ambil daripada mukhtasarat ataupun kamu ambil daripada mutun, matan-matan mukhtasarat yang diringkaskan oleh ulama mutaakhirin tanpa kamu menyertakan sekali dengan dalil. Dengan alasan kononnya untuk mengikut step lah apa benda semua tu ngarut. Tak. Kalau dia nak ikut step, memang tak ada masalah. Hafal matan. Tapi adakah bermaksud tak boleh tanya tentang dalil? Adakah bermaksud hafal matan membabi buta tak perlu cari dalil, tak perlu tanya dalil? Mustahil. Zaman sekarang ni bukan macam zaman dulu. Sebab tu kalau kita tengok di universiti-universiti Islam, di Universiti Islam Madinah contohnya, bahkan di universiti-universiti lain, di Jordan dan sebagainya, silibus di universiti tu memang dah cantik dah. Dia letakkan pengajian fiqh disertakan dengan perbahasan perbezaan. Dia panggil fiqh muqaran. Sebab kita nak didik orang untuk menjadi seorang yang bermazhab dengan celik, bukan dengan membabi buta. Dia yang jadi, tengok macam isu baru-baru ni kan, tak sah orang yang dia beranggapan solat di belakang orang yang sapu di atas token, tak sah. Kemudian yang taksub mazhab ni kononnya ni kias ni tak betul lah. Padahal tu kias sahabat kot. Sahabat faham kias tu. Sahabat kiaskan jawrab dengan khuf. Kamu nak kata kias sahabat fasid lah. Last sekali dia boleh sebab tak nampak. Dia hanya nampak hak mutaakhirin. Anda boleh bagi contoh, dia hanya duduk dalam lingkungan mutaakhirin punya
lingkungan. Jadi akhir sekali dia tak nampak fiqh ni sebenarnya bukan datang daripada yang mutaakhirin tu. Asalnya datang daripada ulama salaf. Sahabat Nabi, tabi'in. Sebab tu mengaji mazhab, sebab tu kalau orang yang mengaji mazhab kan, takkanlah 10 tahun, takkanlah 5 tahun mengaji mazhab, duduk dengan ditakut lama, duduk faham satu matan, kemudian kena ulang, kemudian pergi dekat matan ni tak boleh pula ditakut-takutkan, jangan baca kitab ni, jangan baca ni, jangan ni, jangan ditakut-takutkan. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk mengekang. Sebahagian orang tak nampak benda ni. Mengekang. Maknanya banyak faktor lah. Antaranya ulama bahaskan tentang untuk siyadah war riasah, untuk kita kata apa? Dunia pun ada. Untuk diangkat dan diangkat sebagai syekh mazhab dan sebagainya. Kalau dulu-dulu zaman ta'assub mazhab tu memang makruf lah. Itu ada banyak, kita baca dalam sejarah kan, banyak ulama-ulama yang ada di kalangan mereka yang bertukar mazhab, yang betul-betul kerana mereka kaji, kerana mereka mencari hujjah dan dalil, kerana tabiat ilmu tu sendiri. Itu tak ada masalah, itu banyak. Tapi ada juga kerana dunia. Contohnya kerana dia nak mengajar dekat satu tempat ni, tempat tu syaratkan tak boleh ajar melainkan mazhab Syafi'i. Jadi dia pun terpaksa tukar mazhab untuk dapat kerja contoh. Itu orang tak faham. Orang macam anggap macam mazhab ni dah datang dekat kita ni, mazhab yang mutaakhirin ni sama macam mazhab para sahabat. Tak sama. Sebab tu kalau kita buat perbandingan antara fiqh zaman salaf, bahkan kita tengok mazhab pada fasa sebelum pembentukan school of thought, sebelum pembentukan mazhab-mazhab itu sendiri. Maknanya pada tahap pada imam-imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Mereka tak seteruk golongan mutaakhirin sampai menakut-nakutkan anak murid mereka, kamu kena ikut macam ni, kamu jangan macam ni, kamu tak boleh ni, kamu belum masuk, kamu bukan mujtahid, kamu kan? Kita selalu dengar yang mutaakhirin ni macam tu kan. Poyo. Zaman imam-imam mazhab tu sendiri, mereka kalau buka Mukhtasar Al-Muzani, Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mardawi, bawa riwayat tentang macam mana Imam Al-Muzani rahimahullah bawakan riwayat daripada gurunya Imam Asy-Syafi'i yang melarang taklid kepada Imam Asy-Syafi'i tanpa tahu hujah dan dalil Imam Asy-Syafi'i. Sebab itu kita pelik. Sebenarnya kamu sekarang ni nak apa? Nak mazhab ke nak apa? Atau nak apa? Apa tujuan kamu? Sebab di negara Arab dah jelas banyak isu. Ulama-ulama ahli sunnah di belah negara Arab, mereka dah nampak awal lagi. Sebab geng-geng ni memang mereka akan bawa dengan wasilah mazhab. Dan kadang-kadang kita ahli sunnah ni tak perasan. Sebahagian di kalangan ikhwah kita tak perasan. Tak sedar. Mereka bawa syubhat tu melalui tamazhub. Sebab dia isu bukan isu 10 tahun, 20 tahun, ribuan tahun, ratusan tahun. Sebab itu kalau kita tengok balik, ahlul bid'ah wal ahwa, mereka hanya boleh bawa bid'ah-bid'ah mereka itu melalui mazhab. Itu saja cara mereka. Untuk menampakkan mukhalafah dalam akidah tu adalah khilaf. Last sekali dia kata khilaf. Dia kan ulama juga, dia kan mujtahid, dia kan khilaf. Sampai minta dekat pokok pun jadi khilaf. Syirik akbar pun jadi khilaf. Bid'ah pun jadi khilaf habis. Ini sangat bahaya. Sangat bahaya. Sebab tu kita katakan kita bukan memerangi pengajian bermazhab, bahkan kita sendiri pun bermazhab. Tapi jadilah orang yang bermazhab dengan celak. Bukan dengan jumud, dengan taksub. Sebab itu kita kata
kita dah tengok kan beberapa isu yang berlaku. Dan kalau kita tak cepat bertindak, kalau kita tak tutup pintu-pintu yang boleh membawa kepada kemudaratan, kita bimbang akan buka lagi banyak. Kita kata perkara-perkara yang rosak ni sebenarnya dah banyak dah yang kerosakan geng-geng ni bawa. Bukan sikit, bukan satu. Sampai dah tahap, sampai masuk dalam isu akidah. Sampai masuk dalam isu-isu yang kita kata yang tak boleh kita ada khilaf. Sampai mereka menjadikan alasan mazhab itu untuk menyerang ahli sunnah, untuk menyerang akidah salaf. Ini bahaya. Ini bahaya. Wallahul musta'an. Baik, sebab itu kalau kita tengok balik macam mana Imam Yahya Al-Imrani wafat 558 Hijrah, sahib kitab Intisar dan sahib kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ni kitab muqaranah, fiqh muqaranah dalam mazhab Syafi'i. Sama level dengan kitab Asy-Syirazi. Dan Majmu', Syarah Muhazzab An-Nawawi. Sama level. Tapi cuba tengok, kenapa kitab ni tak famous? Sebab kebanyakan ahlul bidah wal ahwa, mereka melihat penulis dia adalah Al-Imrani. Al-Imrani Salafi. Jadi dia orang sengaja untuk buang. Jangan sebut, kalau boleh jangan sebut sangat. Sebab itu kita jarang dengar. Sebenarnya kitab-kitab macam ni lah kita kena sebarkan. Apatah lagi kitab-kitab akidah yang dikarang oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Seperti Imam Ad-Darimi, Imam Al-Muzani, Al-Ajurri. Ramai lagi. Al-Ismaili. Dan ramai lagi. Ramai ulama mazhab Syafi'i yang karang dalam bab akidah ni ramai. Mereka ni mutaqaddimin. Mereka ni ulama yang kita kata lebih awal daripada mutaakhirin yang datang kemudian. Yang macam-macam dah bercampur. Itulah sekali, dia berkata, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu bukan mujtahid. Sebab tu apa? Syekh Hamad Ibnu At-Tamimi, Hamad At-Tamimi. Dia sebut dalam kitabnya, itu adalah syubhat syaitan. Memang kita kena faham, kita mengaji, okey, apa tujuan kita belajar? Untuk mengangkat diri kita daripada kejahilan, untuk kita beramal dengan Al-Quran dan Sunnah, beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Tetapi golongan-golongan yang mutaakhirin, yang terpalit dengan bid'ah ni, mereka ada modus operandi mereka. Mereka cuba untuk meruntuhkan semangat orang awam belajar. Dengan cara mereka kata, kamu orang awam jangan banyak tanya. Kamu bukan mujtahid mutlak. Ya, kita kata kita memang semua bukan mujtahid mutlak. Kita semua muqallid. Mana ada semua kita ni boleh dabik dada kita mujtahid mutlak. Tetapi kita kena faham, agama kita suruh belajar, suruh mengkaji, suruh bertanya, suruh berbahas, suruh berbincang, belajar, buat kajian. Jadi kadang-kadang kita tengok golongan-golongan yang ini mereka akan takut-takutkan. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu bukan mujtahid. Dia lagi alim. Ulama ini lagi alim daripada ini. Sekian. Dan akhir sekali mereka meremehkan usaha untuk apa? Kita kata membuka pintu ijtihad. Memanglah pintu ijtihad bukan untuk semua. Pada orang yang berkelayakan. Tapi bukan juga bermaksud orang awam kita jatuhkan semangat mereka untuk belajar. Sebab ada kadang-kadang tu yang macam ustaz-ustaz kita cerita sebelum ni, tanya dalil pun dia marah. Tanya dalil pun marah dia kata. Kakak tu tanya dalil. Dalam kuliah dia. Dia kata kakak nak ikut dalil ke mazhab? Dahsyat. Dan Ana nampak kesan dia sangat negatif. Sampai tahap kuliah kita mengajar akidah, ada orang tanya, Ustaz, orang awam perlu tak tahu tentang sifat-sifat Allah? Ustaz, orang awam perlu tahu tak sifat-sifat Allah?
Selama ni anak mengajar tak pernah orang tanya macam tu. Tapi bila datang geng-geng yang nak, kononnya nak bawa mazhab ni, tapi itulah kita kata, niat baik. Tapi mungkin cara. Bukanlah kita nak kata tak betul terus. Tapi akhir sekali orang pun dah, orang jadi macam malas. Ni untuk ulama' saja. Itulah yang ahlul bidah wal ahwa' suka. Lagi ramai orang bodoh, lagi suka, lagi mudahlah diperbodohkan. Lagi sukalah untuk, lagi mudahlah untuk apa? Ditipu. Kita bukan zaman macam zaman dulu dah. Kita ada batasan yang sama macam, ya kita ada batasan-batasannya. Tapi takkanlah kita hari ni yang mana kita hidup dengan media-media sosial dalam poket kita. Orang bawa syubhat, orang bawa keraguan, orang bawa benda syirik, orang bawa benda bid'ah. Tiba-tiba kita nak menyempitkan, kita kata tak boleh tanya. Dia macam kita hidup, kita pergi letak tempat, kita punya keadaan tu jadi macam ke belakang. Sebab tu dia tak sesuai. Bila terlampau apa kita kata? Terlampau maknanya sampai tahap kita kata nak tanya dalil pun tak boleh. Kita pelik lah, kita nampak pelik lah. Kan? Kena jadi ikut macam ni, ini baru boleh cakap. Siapa kamu? Last sekali dia bawa untuk ilzam orang dengan pendapat mutaakhirin. Nampak pelik? Kan? Orang bawa ijtihad daripada sahabat Nabi, orang bawa qiyas daripada sahabat Nabi, fiqh daripada sahabat Nabi, dia duk main dengan mutaakhirin dia. Kemudian dia kata mutaakhirin dia lebih ahkam, aslam. Wallahul musta'an. Pelik Sebab itu yang sebaiknya maknanya orang, ya kita kata bagi mereka yang nak mengaji mazhab, dia paling penting sekali pilih guru juga. Pastikan guru yang mengajar mazhab itu adalah di kalangan ahli sunnah. Di kalangan ahli sunnah. Yang tidak ada syubhat. Tidak ada keraguan. Tapi kalau orang tu baru nak belajar mazhab, baru nak mengaji mazhab tu bahaya sikit. Dia akan jadi nampak, kita akan nampak kepelikan. Kan? Padahal orang yang kalau mengaji mazhab lama ni dia relax je. Dia tak ada lah kita kata sampai tahap apa? Strict sangat. Kan? Pada benda yang tak perlu, benda yang kita kata dalam perkara yang fiqh ni ada keluasan, terimalah keluasan. Kan? Tapi tu yang pelik tu bab akidah. Dia senyap. Bab akidah dia boleh bermudah-mudah. Tak apa, dia kata boleh pergi minta dekat kubur wali, tak apa. Ada pendapat yang kata harus bertabaruk dengan kubur orang soleh, sebab dia kata hujah dia kata alasan dia, sebahagian ulama berpendapat keberkatan itu membekas. Keberkatan yang ada pada jasad orang soleh tu, masalah dia kiaskan berkat orang soleh tu daripada badan, jasad, kemudian berpindah kepada kubur. Akhir sekali dia kata boleh, harus. Tapi dia nak cover sebab mengaji kat tempat, dia mengajar kat tempat sunnah kan. Ada seorang individu ni ada cerita lah. Dia mengajar dekat tempat sunnah, dia nak cover. Tapi tuan-tuan dan puan, sebaiknya elakkan sebab boleh bawa fitnah. Cover, baik punya cover. Tapi orang tanya dia kata harus. Sebab dia kata ini ada pendapat ulama. Kemudian dia dakwa lagi dengan jahat, dia kata yang tidak mengharuskan tawassul dengan orang yang mati atau orang yang salih ini, dia kata hanya 10% ulama. 90% kata boleh. 10% tu dia kata ini antara pendapat yang dimasyhurkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jahat. Padahal yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah bawa tu, itulah fiqh, itulah pemahaman para sahabat Nabi. Tapi dia kalih. Ini yang panggil tadlis. Talbis. Dia kalih. Kita patut nak ikut yang 90% tu yang salah. Kita bukan nak ikut 90% yang khalaf, yang dah macam-macam ni. Yang dah pelik-pelik ni. Tapi dia tipu orang. Itu ada. Itu cerita betul. Itu orang tak tahu. Kita tak publish dekat public. Ada mamat tu lah. Ada seorang individu tu.
Wallahul musta'an. Sebab dia kena syubhat. Dia kena syubhat dengan geng-geng yang bermazhab di belah tanah Arab tu. Dia baca buku-buku mereka. Dia panggil Hanabilah Judud kan. Jadi dia kena syubhat. Itu kadang-kadang sampai tahap tu, bila dah mengaji mazhab tu, nak sebut nama Syekh Al-Albani pun berat. Itu juga antara perkara yang kita kena, maknanya tengok perubahan tu. Nak sebut tarjih Syekh bin Baz pun berat. Nak sebut Syekh Uthaymin pun berat dah. Nak sebut Ibnu Taimiyah pun tak boleh pakai. Segan. Pasal dia kata kita kena Syafi'i je. Kan? Nak sebut Ibnu Qayyim pun, Asy-Syaukani pun lekeh-lekeh kan. Sedangkan mereka ini ulama-ulama yang bukan kata mereka hanya menguasai satu mazhab, bahkan menguasai semua mazhab. Tapi orang-orang macam ni dia pun tak suka. Sebab bawa kepada ittiba', bawa kepada sunnah, bawa kepada tauhid, bawa kepada manhaj salaf. Ni bahaya. Itu talbis. Itu kena hati-hati. Orang yang mengaji mazhab ni kena hati-hati. Wallahul musta'an. Baik, jadi itu berkenaan dengan apa? Mazhab tadi. Macam mana boleh masuk mazhab tadi? Imam Ad-Darimi tadi kan. Berkenaan dengan Imam Ad-Darimi. Maknanya kita sebut tentang isu had tadi. Batasan antara Allah dengan makhluk tu penting. Tambah-tambah zaman kita sekarang ni. Kalau tak tahu, kalau orang awam tak tahu, orang tanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Ini jenis senang sesat. Allah tidak bertempat. Itu bukan jawapan yang menepati Quran dan Sunnah. Tak betul. Sampai ada orang share kan, poster Ustazah tu ajar. Dia buat poster untuk anak-anak budak-budak. Budak-budak tu tanya di mana Allah. Ustazah tu dengan confident jawab Allah di hati. Allah di hati. Confident. Tapi jahil. Itu bukan jawapan yang standard. Jawapan yang menepati jawapan Al-Quran dan Sunnah. Dan jawapan para sahabat Nabi, tabi'in, salafus salih. So benda macam tu kita kata kadang-kadang tu tengok yang ajaran-ajaran sesat sebelum ni kan. Allah disamakan dengan roh. Macam-macam. Batiniah, belum kita bincang tentang batiniah lagi. Golongan batiniah macam mana mereka takwil. Sebab tu pentingnya tahu batasan antara Allah dengan makhluk tu, maknanya batasan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Itu maksud had tu. Bukan lafaz had tu. Dia duduk pening kan, dia kata lafaz had ni ada dalam Quran tetap. Memang kamu cari sampai kiamat tak jumpa. Had tu adalah lafaz tafsiriyah, athariyah, lafaz yang mana ulama gunakan untuk tafsir, untuk menjelaskan makna. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Apa makna Allah itu terpisah dengan makhluk? Ba'inun min khalqihi, bainunah. Dia tinggi di atas aras dan terpisah daripada makhluknya. Itu. Kadang-kadang kita kata sebahagian orang yang mendakwa nak ikut akidah sunnah, akidah salaf ni pun dia tak faham. Jadi kehairanan sebab dia tak rujuk pada kitab-kitab akidah yang awal. Itu antara puncanya. Kesalahan sebahagian golongan yang menisbahkan diri kepada salaf, ahli sunnah, kemudian dia nak bagi pendapat tentang akidah salaf, akidah sunnah, bila dia hanya rujuk kitab-kitab yang kemudian tanpa dia imbangkan dengan kitab-kitab yang awal. Contoh macam kitab Ad-Darimi tu memang kitab, dia dalam kategori kitab Ar-Rudud. Dia antara tahap tertinggi lah dalam akidah. Tapi tak ramai orang yang baca. Even ustaz-ustaz yang mengajar akidah pun kadang-kadang tak pernah baca. Bahkan ramai tak baca. Macam Ad-Darimi kan. Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, kemudian Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah Imam Ahmad. Imam Ibn Al-Qayyim pesankan kitab, pesan dan wasiat kitab apa? Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah tu. Ad-Darimi. Penting. Dipesan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sebab tu kita baru-baru ni kita tengok ada semoga Allah mengampuni kita semua. Ada apa dia? Ialah kita hormatlah ustaz-ustaz kita yang senior dan sebagainya. Tapi ada bukan apa, kita bila kita kata kita bawa akidah salaf ni,
Pertama sekali, kita kena tahu apa tu akidah salaf. Kalau kita jahil tentang akidah salaf, macam mana kita nak pertahankan akidah salaf? Kalau kita jahil tentang akidah salaf, macam mana kita nak pertahankan akidah salaf? Sebab baru-baru ni ada kenyataan seorang tokoh ni, tak sebut nama, tapi mungkin kita fahamlah situasi mungkin ditekan dan sebagainya, tapi bila keluar kenyataan salaf ataupun khalaf ataupun Asy'ariyah itu lebih ahkam, khalaf itu ahkam, lebih bijaksana, salaf lebih selamat, ini sebenarnya kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, ahlu tafwid. Ciri-ciri ahlu tafwid maknanya golongan yang tafwid ni maknanya mereka yang mengambil pendirian sifat-sifat khabariyah ini, sifat-sifat yang dikhabarkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah itu diserahkan maknanya kepada Allah. Jadi sebab itu mereka mengatakan salaf lebih selamat, khalaf lebih bijaksana. Khalaf ni maknanya ahlul kalam lah, termasuk Asy'ariyah. Yang tu yang selalu kita dengar kan. Sebab itu ulama-ulama salaf bantah perkataan tu. Dah lama bantah perkataan tu. Perkataan tu salah. Yang sebenarnya salaf itu yang ahkam wa aslam. Salaf, jalan salaf itulah yang bijaksana dan selamat. Sebab Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW sampaikan Al-Quran tu melalui sahabat Nabi. Sampai kepada kita. Itu salaf. Dan mereka lebih faham tentang Al-Quran. Dan mereka lebih faham tentang makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Termasuklah sifat-sifat Allah. Dan mereka menjelaskan makna yang terkandung dalam sifat-sifat Allah. Mereka tak tafwid makna. Mereka tafwid hakikat dan kaifiat. Tapi bila kita kata salaf lebih apa dia bijaksana, khalaf lebih bijaksana, dia ahkam, salaf lebih selamat, dikontradik. Mungkinlah kita boleh, anda faham sebab sekarang ni kita bukan majoriti. Kita majoriti kita zaman dulu. Kita kena faham realiti kita. Yang ramai, kita bukan ikut ramai yang ada sekarang. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikut ramai manusia di atas muka bumi, mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kita nak ikut ramai sekarang ni, ramai orang baik ke ramai orang jahat? Ramai orang yang ikut Al-Quran, As-Sunnah atau ramai yang orang ikut hawa nafsu? Sebab itu kita nak ikut ramai yang apa? Ramai yang berada pada zaman salaf. Ramai yang ikut sunnah Nabi. Ijma' sahabat, tabi'in. Dan kita di zaman maknanya memang kalau kita ni ada hubungan dengan orang-orang ahli bid'ah ke apa ke, kadang-kadang mungkin kita akan ditekan. Dan itu menyebabkan seorang tokoh tersebut mungkin dia keluarkan kenyataan itu, minta maaf dan sebagainya, kita bagi keuzuran. Kan? Sebab kita tak di tempat dia. Kalau orang tanya pandangan anda kan, maknanya. Tapi kalau orang yang bidang akidah cakap macam itu, memang tak ada keuzuran. Kan? Kalau orang yang betul-betul bidang akidah salaf, maknanya yang betul-betul faham akidah salaf, bukan kata faham surface saja, faham mendalam, tak ada keuzuran. Sebab itu Imam As-Sam'ani, Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, beliau sebutkan, kita ahli sunnah, kita ada mudahanah. Mudahanah ni maknanya kita tanazul pada beberapa perkara isu dengan orang yang misalnya macam pemerintah ataupun dengan orang yang ada pengaruh kuasa, kita boleh mudahanah. Mudahanah ni maknanya kita terpaksa untuk tarik prinsip yang bukan prinsip yang asasi, tapi perkara-perkara tertentu, perbahasan tertentu untuk elakkan kemudaratan yang lebih. Boleh. Tapi Imam As-Sam'ani kata kecuali beberapa perkara. Antaranya masalah sifat. Antaranya isu istiwa Allah. Tak ada mudahanah. Nubuwah.
Nanti anda sharekan nanti perkataan Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, yang juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Qawati'ul Adillah, kitab usul fiqh yang penting dalam mazhab Syafi'i. Abu Muzaffar As-Sam'ani, ada tafsir As-Sam'ani, wafat dalam 400 Hijrah lebih. Beliau ada sebut maknanya ada benda yang kita boleh tanazul. Kita boleh, maknanya kalau kata orang kata kat kita jangan kamu cakap macam ni, kita kata okey tak apa. Tapi dalam bab masalah sifat Allah, lebih khusus lagi tentang sifat ulu dan istiwa, tak ada mudahanah. Sebab dia macam seakan-akan macam pemisah antara hak dan batil. Sama juga macam isu tauhid dan syirik, tak boleh mudahanah. Tapi contoh macam isu yang boleh mudahanah, macam isu-isu khilaf ijtihad. Betul tak? Khilaf dalam fiqh, tak ada masalah. Kita ada pandangan kita, kan? Lepas tu masjid tempat kita solat tu ada pandangan dia. Kita tak berpandangan sama dengan masjid tu. Kita boleh tanazul. Betul tak? Kita boleh, tak apa. Saya berlapang dada. Tapi dalam isu yang macam itsbatkan sifat Allah, sifat ketinggian Allah yang jelas dalam Quran, sifat istiwa Allah yang jelas dalam Quran, Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah kata kamu tak boleh mudahanah. Sebab kalau kamu mudahanah juga, maknanya kamu memang seakan-akan tak ada iman dengan Allah Ta'ala. Sebab kamu menafikan sifat Tuhan kamu sendiri. Itu dahsyat. Kan? Sebab dalam masalah Asy'ariyah ni, masalah Asy'ariyah dengan Ahli Sunnah perlukan perincian. Ya, ada perkara kita jelaskan. Tapi usul Asy'ariyah, usul yang diambil daripada Jahmiyah tu wajib dijelaskan. Sebab tu kita pelik orang zaman sekarang ni yang mengaku nak memperjuangkan sunnah, memperjuangkan salaf. Kadang-kadang kita pelik, mereka mendakwa mereka cinta kat Ibn Taymiyah. Tapi akidah yang Ibn Taymiyah bawa, mereka tak mau perjuangkan. Mereka agak macam nampak macam tak semangat. Contohnya dalam isu ni, isu sifat-sifat Allah. Lawan batiniyah, tapi tiba-tiba hentam Ibn Taymiyah. Dia tak tahu yang apa yang Ibn Taymiyah tutup pintu-pintu takwil, itulah yang membuka kepada batiniyah. Lepas tu kita pun, inilah pejuang sunnah, inilah pejuang salaf, inilah apa ni. Macam mana? Kontradik. Melainkan ada udang di sebalik batu. Melainkan ada tujuan untuk menjatuhkan ulama-ulama ahli sunnah. Menjatuhkan, kita kata apa? Penerimaan manusia terhadap ulama-ulama ahli sunnah yang sebenar. Ada tujuan yang jahat. Baguslah, kita suka, kita setuju kalau hentam batiniyah. Tapi tiba-tiba dia selit juga hentam Ibn Taymiyah. Tiba-tiba hentam juga Ibn Al-Qayyim. Dia tak tahu ke apa yang Ibn Taymiyah takrirkan dalam kitab-kitab yang membantah batiniyah. Sama juga murid-muridnya Ibn Al-Qayyim. Itulah yang menjadi benteng bagi umat Islam untuk menjauhkan diri umat Islam daripada kemarahan golongan batiniyah. Antaranya bab takwil. Ibn Taymiyah, perumpamaan dia, Ibn Taymiyah datang untuk tutup pintu ni. Tiba-tiba datang orang kononnya menzahirkan dia lawan batiniyah, tiba-tiba dalam senyap-senyap dia runtuhkan benteng yang Ibn Taymiyah rahimahullah dah bina sepanjang hidup dia. Wallahul musta'an. Itu kita tahu kan. Jadi kita masuk dah bab. Bila masuk bab ni kita jadi semangat. Kita tak boleh. Sebab kita kata, ya, kalau kita tak tahu, jahil akidah salaf, macam mana kita nak pertahankan akidah salaf? Kan? Kemudian kita mendakwa kita salaf. Mahlan, kena delete dulu. Itu kadang-kadang ada sebahagian orang yang keliru. Wallahul musta'an. Baik. Jadi itu berkenaan dengan apa yang kita sebutkan tadi. Had batasan. Sebab tu kaitan dia kat sini, orang Nasrani sama juga. Pasal dia jahil, tak kenal Tuhan. Dia boleh samakan Tuhan dengan makhluk. Dia boleh kata Isa itu adalah bahagian daripada Tuhan. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah
sebutkan syubhat yang ada pada Nasrani ni sama macam syubhat ahlul hulul wal ittihad. Yang batiniah tu. Wahdatul wujud tu. Sama. Tak ada beza. Itu kaitan dia. Sebab apa Nasrani sesat? Sebab mereka mentakwilkan kalam Tuhan tak mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Sesat daripada kebenaran. Baik. Yang ketiga, sandaran berupa sifat yang tidak disandarkan kepada makhluk. Seperti firman Allah Ta'ala, Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Yang ni sifat maknanya disandarkan kepada, tidak disandarkan kepada makhluk. Maknanya dia adalah sifat Allah. Contohnya Allah kata, sesungguhnya aku memilih, yakni melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Risalah dan firman yang disandarkan kepada Allah ini namanya menyandarkan sifat kepada sesuatu yang disifati. Maknanya sifat Allah, kalamku. Nabi SAW kata, Man yahmiluni ala an uballigha kalama rabbi fa inna Quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Siapa yang nak tolong aku, siapa nak bela aku, siapa nak bantu aku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. Kalam Tuhanku maknanya sifat Tuhanku. Kerana Quraisy telah menghalang aku untuk menyampaikan kalam Tuhanku. So Nabi sandarkan kalam kepada Tuhan. Allah Ta'ala sandarkan kalamku bikalami, maknanya dia adalah sandaran Allah kepada sifatnya. Sebab sifat kalam, sifat Allah. Allah berkata-kata dengan kata-katanya. Kalamnya, Al-Quran, kalamullah. Baik. Maka sifat tersebut bukanlah makhluk. Berdasarkan 3 klasifikasi ini, nampak dengan jelas bahawa 2 di antaranya makhluk dan satunya bukan makhluk. Zat-zat yang berdiri sendiri dan yang terkait dengannya adalah makhluk. Adapun sifat yang tidak disebutkan untuk benda adalah sifat yang bukan makhluk, kerana sifat tersebut bahagian dari sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah bukan makhluk. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika berhujjah dengan golongan Mu'tazilah Jahmiyah pada zamannya, Imam Ahmad kata, kalau kamu kata Al-Quran tu makhluk, maknanya kalam Tuhan tu makhluk. Kalam Tuhan tu sifat daripada sifat-sifat Tuhan. Takkan sifat-sifat Tuhan tu makhluk? So Imam Ahmad berhujjah dengan hujjah ini ke atas golongan Mu'tazilah Jahmiyah. 2 jenis pertama disebutkan dalam sabda Nabi SAW, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, kerana kalimat Allah adalah sifat yang disandarkan kepadanya. Dengan demikian, kalimat Allah adalah salah satu sifat di antara sifat-sifatnya. Sebab itu kita baca doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maknanya kita minta perlindungan dengan apa? Kalimat Allah yang maha sempurna. Sifat-sifatnya, kalamnya, perintahnya, larangannya. Wa ruhum minhu, dan roh darinya. Roh di sini disandarkan kepada suatu zat, kerana roh tersebut bersarang di dalam tubuh Isa, maka roh tersebut adalah makhluk. Itu beza dia. Kan? Baik. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita sambung pada kelak akan datang, halaman 94. Sabda Nabi SAW, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal. InsyaAllah naktafi bihadzal qadar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.